Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut Kak Tina memasak dua menu, iaitu tumis kacang buncis cendawan. Dan inilah bahan-bahannya. Pertama, ikan bilis, bawang putih dan bawang merah. Kemudian ada cendawan, ada kacang buncis dan ada cili padi yang telah Kak Tina tumbuk sekali. Dan untuk menu yang kedua, ada daun kucai, ada bawang putih, bawang merah dan lada Kak Tina dah tumbuk bersama dengan daging. Jadi menu hari ini Kak Tina nak masak kacang buncis cendawan, ikan bilis dan juga tumis berlada daging daun kucai. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, kita pergi kepada menu pertama. Okey, macam bus express laju. Okey, pertama Kak Tina masukkan minyak, cuma Kak Tina tak letak dalam botol yang biasa Kak Tina guna warna hijau tu. Tak apalah, janji minyak dah dituangkan. Dan setelah minyak panas, Kak Tina masukkan bahan-bahan yang telah Kak Tina tumbuk tadi, iaitu 2 biji bawang putih, 1 biji bawang merah dan juga sedikit ikan bilis. Dan ada fishball. Kenapa Kak Tina masukkan fishball sekali? Sebab fishball tu tadi adalah lebihan daripada buat nasi goreng. Jadi Kak Tina dah tumis ternyata banyak dan Kak Tina simpan untuk masak kacang buncis. Okey, menu ni simple sahaja. Kacau dan masak seperti biasa. Cuma Kak Tina guna ikan bilis yang ditumbuk bersama dengan bawang putih dan juga cili padi. Untuk maklumat lengkap mengenai bahan-bahan yang Kak Tina gunakan, sila lihat dalam deskripsi box. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, ya. Okey, bergembira bersama keluarga dan semangat untuk menjalani aktiviti harian. Dan sekarang Kak Tina akan masukkan kacang buncis dan masukkan air panas supaya kacang tadi lebih lembut. Tak adalah lembut sangat, dia lembut lah. Sebenarnya kita kalau yang ada gigi ni suka makan yang crunchy. Dan kemudian Kak Tina masukkan cendawan ataupun jamur. Ya. Okey, jamur ni, cendawan dan jamur ni sebenarnya ada banyak jenis yang Kak Tina tengok dalam video rakan-rakan sekalian. Ada jamur kupin, ada jamur butang, ada jamur yang besar tu yang boleh didapati di lahan-lahan terbuka pada musim-musim tertentu. Sebenarnya masa kecil pun Kak Tina dengan mak Kak Tina suka juga cari cendawan ataupun kulat yang dikenali sebagai kulat tahun kerana dia wujudnya setahun sekali. Ada kemudian kulat susulang. Kemudian ada cendawan yang kecil-kecil tu. Cendawan yang kecil-kecil tu manis sekali. Kemudian ada cendawan yang banyak tumbuh di ladang kelapa sawit. Jadi sebenarnya cendawan-cendawan ini banyak manfaatnya dan rasanya manis kalau yang kita baru petik. Cuma berhati-hati, jangan terpetik cendawan yang beracun. Okey, baiklah rakan-rakan, masakan Kak Tina pun dah masak. Kak Tina tinggal letak garam, letak sebut secukup rasa dan juga Kak Tina tak letak sos tiram, ya, sebab dah letak sebut secukup rasa sebab takut masin, ya. Dan garamnya juga telah dirasa. Dan sekarang Kak Tina akan angkat dan menyusul menu yang kedua, iaitu daging goreng belada daun kucai. Sebenarnya ada bahan tambahan tadi, ada tomato cherry, cuma Kak Tina tak letakkan dalam pinggan, terlupa. Tapi di akhir masakan nanti Kak Tina akan letakkan. Okey, sekarang sementara menunggu minyak panas, Kak Tina nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah like, subscribe dan komen. Ya, sesungguhnya itu adalah satu keperluan
dari rakan-rakan kepada YouTuber. Yalah, kalau tak ada subscribe dengan like daripada rakan-rakan, pasti channel ini ataupun channel-channel yang lain juga tak berkembang. Baiklah rakan-rakan sekalian, Kak Tina dah masukkan bahan tumisan, iaitu 2 biji bawang putih, 1 biji bawang besar dan 7 biji cili padi. Cili merah yang besar-besar tu. Bukan yang cabai setan tu. Kalau di tempat Kak Tina dikenal sebagai cili padi. Kecil-kecil cili padi. Panas pula. Pedasnya sangat menyengat. Okey, sekarang kita tunggu bumbunya atau gorengannya berbau harum, dan kemudian Kak Tina akan masukkan daging. Kak Tina gunakan sedikit saja daging, lebih kurang sebesar tapak tangan Kak Tina. Tangan Kak Tina ni kecil, jadi sebesar tapak tangan Kak Tina je lah. Sebab tak nak membazir, jadi masak secukupnya sahaja. Okay, sebenarnya kalau pendapat Kak Tina lah, masakan ini boleh dipelbagaikan, cuma basic asasnya saja yang kita perlu tahu. Kemudian kita akan pelbagaikan mengikut cita rasa masing-masing. Ya. Okey, sekarang bumbunya pun dah berbau harum. Dan kita masukkan daging. Cuma Kak Tina tak rebus daging tu dulu. Daging tu Kak Tina dah basuh dengan menggunakan limau kasturi. Dia berbau harum kalau cuci dengan limau kasturi atau limau nipis, ya, atau jeruk nipis. Okey, masukkan air panas lagi, biarkan dia mendidih. Baiklah rakan-rakan sekalian, pengkhususan channel Kak Tina ni sebenarnya bukan kepada masakan sahaja. Cuma kadang-kadang Kak Tina lebih banyak menampilkan masakan. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan sos tiram, sedikit lebih kurang 1 sudu besar sos tiram. Menampilkan masakan. Sebab apa suka menampilkan masakan? Sebab persiapannya tak perlu susah-susah. Nak dibandingkan kalau kita mengemas ataupun membersihkan persekitaran, contohnya macam bilik kan, penampilan diri tu harus nampak. Tapi kalau masak, penampilan diri tu tak perlu nampak. Okey, sebenarnya ialah kadang-kadang Kak Tina tak suka juga menampakkan diri tu. Tapi kalau untuk mengemas, memang terpaksa menampakkan diri. Baiklah rakan-rakan sekalian, sementara menunggu mendidih, daging yang Kak Tina masak tu, cuma Kak Tina nak tanya rakan-rakan, rakan-rakan suka tak menampakkan diri atau sembunyi di sebalik kamera? Okey, itu Kak Tina dah masukkan tomato cherry. Kak Tina gunakan lebih kurang dalam 5 biji tomato cherry yang Kak Tina belah 2. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit bumbu secukup rasa. Ni agak pedas. Daging yang Kak Tina gunakan ini daging lembut, jadi sekejap je lah masaknya. Daging segar yang Kak Tina beli di supermarket atau mall. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan daun kucai. Daun kucai ni sebenarnya sedap dimasak macam bakwan, macam cokodok lah. Kalau di tempat Kak Tina panggil cokodok. Tak tahulah di tempat rakan-rakan yang lain, mungkin banyak panggilannya. Daun kucai dimasukkan dalam bancuhan tepung, ya, dipotong agak pendek-pendek, kemudian masukkan udang,
masukkan bawang putih, masukkan white pepper. Dia ada black pepper, ada white pepper. Kemudian itu mengikut cita rasa rakan-rakan lah, nak masukkan apa sebagai bahan tambahan. Dan sangat sedap jika dimasak atau dimakan untuk sarapan pagi atau untuk minum petang, minum malam. Jangan amalkan ya. Nanti berat bertambah. Okay, sekarang masakan Kak Tina pun dah masak, dah matang. Ini Kak Tina angkat dan disajikan. Baiklah rakan-rakan sekalian, video Kak Tina pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi Kak Tina harap rakan-rakan jangan bosan mendengar omelan atau celoteh dari Kak Tina. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, apa juga tutur kata Kak Tina yang mungkin ada yang menyinggung perasaan rakan-rakan, Kak Tina nak mohon ribuan kemaafan dari rakan-rakan. Dan kalau sudi, like, subscribe dan komen channel ini. Dan inilah penghujung daripada hasil masakan Kak Tina, iaitu daging goreng berlada, daun kucai dan juga tumis kacang buncis cendawan ya, yang Kak Tina masak sebentar tadi. Dan sekarang preparation untuk makan. Ada nasi, ada keropok. Okay, baiklah rakan-rakan sekalian, kita jumpa lagi for the next video. Thanks for watching my video. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.